اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jemaah surah Al-Quddus versi 16. InsyaAllah malam ni kita akan menyambung pengajian kita, ataupun sebenarnya memulakan pengajian kita di dalam kitab, sebuah kitab yang penuh barakah, iaitulah namanya kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, ataupun dikenali juga ataupun nama yang lebih nama sebenar beliau, nama sebenar kitab ni ialah Al-Masailut Ta'lim fi Fiqh Sadati Syafi'iyah. Tetapi kitab ni lebih terkenal dengan nama Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ataupun Mukhtasar Kabir oleh Imam Bafadhal. Okey. Jadi pengarang dia siapa? Pengarang dia ialah Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal. Jadi kita tengok sikit biografi pengarang untuk ambil berkat lah. Ambil berkat kitab ni. Jadi biografi pengarang, nama dia siapa? Pengarang kitab kita ni ialah Al-Faqih Al-Imam Al-Allamah. Al-Faqih ni maksudnya orang yang mahir dalam ilmu fiqh. Al-Imam, seorang yang ada ketokohan di dalam masalah ilmu, kan. Al-Allamah maksudnya orang yang bersangatan alim. Kalau alim, orang yang ada ilmu, kan, ahli ilmu. Tapi kalau allamah, orang yang bersangatan alim, orang banyak ilmu lah, luas ilmunya, dalam ilmunya, tu kita panggil allamah. Al-arif billah, orang yang kenal Allah Ta'ala. Ni Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Haj bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Yahya bin Qadi Ahmad bin Muhammad bin Fadal bin Muhammad bin Abdul Karim Bafadhal Al-Qahtani Al-Sa'di Al-Mazjidi Al-Maziji Al-Hadrami At-Tarimi. Baik, rahimahullah. Jadi pengarang ni ialah daripada keluarga Bafadhal. Keluarga Bafadhal ni ialah kalau di Tarim Yaman, kan, Hadramaut Yaman, dia ni di kawasan tu dia sebenarnya terkenal dengan apa, tuan-tuan? Dia terkenal dengan keluarga Nabi SAW. Maksudnya anak cucu Nabi SAW semuanya duduk di situ. Kebanyakannya duduk di situ. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebanyakannya keluarga Nabi lah. Tapi ada tak keluarga lain? Ada. Bukan tak ada keluarga lain, ada. Jadi yang masyhurnya keluarga Nabi lah, Al-Haddad, Al-Attas, kan, Al-Saqaf, Al-Aidrus, kan. Banyaklah lagi, Syekh Abu Bakar bin Salim dan sebagainya.
Tetapi ada juga family yang bukan daripada family Nabi, tapi mereka ni terkenal. Okey, kenapa? Sebab family diorang ni ialah family yang mana sangat kuat dalam ilmu. Sangat memberi perhatian dalam bidang keilmuan. Okey. Jadi maksudnya apa? Family ni boleh kita kata semuanya ulama. Keturunan daripada anak kepada ayah kepada atuk kepada moyang semuanya ialah ulama. Jadi itulah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari family begitulah Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal ni lahir. Daripada family ulama. Jadi di Tarim ni ada dua family yang terkenal. Selain daripada Habaib, dua family yang terkenal. Sebab apa? Sebab mereka ni sangat memberi perhatian terhadap ilmu. Apa tu? Iaitu family pertama Bafadhal, yang kedua Al-Khatib. Jadi mufti-mufti di kota Tarim sama ada di kalangan para Habaib dan daripada salah satu daripada dua family ni. Okay, atau kedua-duanya. Contoh sekarang family yang jadi mufti di kota Tarim sekarang, maksudnya daripada family Al-Khatib, iaitu Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Kan, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Sebelum beliau, guru beliau iaitulah Syekh Fadhal Bafadhal. Daripada keturunan ni lah, daripada keturunan Imam Abdullah Bafadhal. Jadi keturunan dia orang ni semuanya daripada mufti-mufti semualah. Ni keturunan mufti-mufti, masya-Allah. Jadi itu pengarang kitab kita. Dia dilahirkan pada tahun 850 Hijrah di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau ni dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Memang di kota Tarim sungguhlah. Baik. Pendidikan awal dia dibimbing di bawah ayah dia sendiri, iaitulah Syekh Abdul Rahman bin Abu Bakar Bafadhal. Ayahandanya seorang alim lagi soleh, pengarang, telah mengkhatamkan Al-Quran dalam usia yang sangat muda. Sejak kecil lagi beliau telah mula menghafal matan-matan kitab fiqh, lughah, bahasa Arab, dan sangat bersungguh-sungguh mendalami ilmu tajwid serta mengambil berat tentang ilmu yang berkaitan dengan fiqh dan juga al-hadis. Okey. Siapa guru-guru beliau? Amailah guru-guru beliau ni, antaranya Al-Imam Al-Faqih Al-Syekh Mufti Abdullah bin Ahmad Ba Makhramah. Siapa lagi? Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Ba Fadal. Ini yang kalau di kota Eden. Kalau di Mekah ada juga guru dia, Al-Allamah Al-Jalil Al-Qadi Burhanuddin Ibrahim bin Ali bin Zahirah Al-Quraisy Al-Makki Al-Syafi'i. Masya-Allah, ni qadi dekat Mekah. Di Madinah pun ada, daripada Al-Allamah Al-Muhaddis Nasiruddin Muhammad Abdul Faraj bin Abu Bakar bin Husain Al-Maraghi Al-Uthmani Al-Syafi'i Al-Madani. Jadi ramailah guru dia ni. Maksudnya orang ni hebat lah, masya-Allah. Okey, hebat. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa guru utama dia? Dia biasalah. Ulama-ulama ni, kita pun sebenarnya kita akan mengaji dengan ramai orang, kan? Kita akan mengaji dengan ramai orang. Tapi siapa guru utama kita? Dia mesti kena ada guru utama tu. Jadi guru utama kepada syekh kita ni, siapa dia? Al-Allamah Al-Jalil Al-Faqih As-Salih Al-Arif Billah Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bajarfil Ad-Du'ani Ad-Dawa'ani. Okey, Al-Hadrami. Dengan beliau pengarang mendapat ijazah secara bertulis. Baik. Jadi murid dia pun banyak disebutkan sini. Karangan-karangan dia pun masya-Allah sangatlah banyak. Okey. Kemudian beliau wafat bila? Pengarang menemui penciptanya pada hari Ahad bersamaan 5 Ramadan tahun 918 Hijrah. Okey. Jadi beliau dikebumikan pada hari Isnin 6 Ramadan di sebuah tempat yang terkenal di kota Syihir. Jadi beliau wafat pada tahun 918. Beliau lahir 850. So lebih kurang 68 tahun lah. 68 tahun beliau hidup, masya-Allah. Tahun hijrah lah. Tahun hijrah. Kalau tahun Masihi itu pendek lagi lah kot. Okey, masya-Allah. Jadi itu pengarang kitab kita ni lah. Baik. Jadi itu tentang pengarang. Baik, tentang kitab kita ni pula, yang kita akan belajar ni, kitab ni kita boleh panggil dia ni sebagai Ru'usul Masail. Pertama, kitab ni dia hanya bahas tentang masalah ibadah sahaja. Daripada semayang sampailah bab haji. Tambahlah sikit bab apa? Bab korban dan akikah. Tu tambah sikit hujung. Okey. Tapi dia sampai itulah, dia bab ibadah sahaja. Adapun bab muamalat, munakahat, jinayat tidak ada. Walaupun di dalam cetakan bahasa Arab yang terbaru dikatakan bahawasanya sebenarnya penulis menulis sampai bab muamalat. Sampai bab riba kalau tak salah saya.
Bukan, sampai bab saya tak ingat lah, tapi ada bab muamalat dia tu. Cumanya apa ni, yang tu tak famous lah, tak famous. Ada. Cumanya tidak sangat banyak dipelajari lah, apa ni, bab muamalat dia. Yang lebih orang fokus dalam kitab ini ialah sebenarnya bab ibadat. Okey, bab ibadat dia. Jadi insya-Allah kita akan fokuskan tentang ibadat kita untuk kita tashih, kita membetulkan kita punya ibadat, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita punya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab kita ni, kata para masyayikh, dia ni kita boleh sebut sebagai kitab ni, dia sebut ru'usul masail. Maksudnya dia hanya sebut benda-benda yang penting. Kepala-kepala, ru'us ni kepala, masail ni masalah-masalah. Okey, maksudnya masalah-masalah yang penting dalam ibadah yang kita perlu tahu. Kalau tak tahu ni, kita kira tak selesailah fardu ain. Tu maksud dia. Jadi kitab ni dia ihtimam, dia ambil berat tentang apakah benda-benda yang penting yang semua orang kena tahu. Jadi sebab itu insya-Allah siapa yang dah selesai belajar kitab ni, sebenarnya dia dah selesai banyak benda. Dan insya-Allah lah ibadah dia tu dah selesai. Okey, ibadah dia tu dah selesai. Walaupun kitab ni sebenarnya kecil je, kan, kitab nipis, kan, kitab kecil, saiznya nipis, tetapi kata para ulama, dia kata apa, matan ni, nama maksudnya level kitab ni kita panggil matan lah. Dalam buku dalam bahasa Arab ni, sebenarnya dalam bahasa Melayu pun ada je, cumanya bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni kita tak famous benda tu. Tapi dalam bahasa Arab, sebuah buku ni dia ada banyak level. Dia ada beberapa level. Level pertama nama dia matan. Matan ni apa? Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Lafaz dia sikit, kan? Dia punya ayat dia sikit je, simple je. Okey. Nanti saya share gambar kitab. Ni gambar kitabnya. Tapi nanti saya cuba post lah. Kan? Saya cuba post dalam apa ni? Dalam FB nanti. Dalam FB masjid nanti. Okey? Nanti boleh cari. Saya bagi sekali kat mana nak beli kitab ni. Okey, sebab yang jual ni satu je. Satu pengedar. Ada kot 2-3 orang pengedar kan. Tapi boleh beli kat seorang je. Direct belilah. Direct beli daripada pencetak dia. Okey. Jadi kitab ni, dia level dia matan. Matan ni apa? Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Apa yang mana dia ni kecil kan. Contoh matan kan, matan. Matan saya semua saya letak kat bawah. Tapi maksudnya contoh. Safinah pun kat bawah. Tapi macam contoh kitab kita lah. Kitab kita kecil kan. Kecil, nipis lah. Kan, nipis. Berbanding lah dengan kitab ni kan. Ni syarah kan. Tu besar kan. Besar. Tebal. Kan, ni kecil je. Kan, saiz pun kecil sikit kan. Yelah dia ni saiz hampir A4 agak lah. Tapi kecil sikit. Okay, tapi ni tebal. Ni nipis kan. Jadi lepas tu tulisan dia besar. Ni tulisan kecil. Walaupun nampak macam lebih kurang kan, tapi ni tulisan kecil. Okay, so Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kitab ni kecil je, tetapi makna dia banyak. Lafaz sikit, makna dia banyak. Sebab itu kitab ni disyarahkan. Okay? Disyarahkan sampai jadi berapa? Sampai saya ada tu Hasyiah Tarmasi tu 7 jilid tuan-tuan. 7 jilid. Kitab asal kecil ni je. Kan? Tapi bila disyarahkan dalam Manhajul Qawim, kemudian dibuat hasyiah tu jadi 7 jilid. Jangan main. Jadi Masya Allah lah. Dia macam Quran lah tuan-tuan. Quran ni kan kecil je. Betul tak? Quran ni kecil. Tapi tengok tafsir Quran. Mana ada tafsir Quran yang kecil? Adalah 1-2 tafsir Jalalain kan. Tafsir Muyassar, tafsir ringkas ni kan. Adalah kecil-kecil. Ataupun terjemahan kan. Tapi cuba tengok tafsir-tafsir yang ni. Tafsir Ibn Katsir berapa jilid? 10 jilid. Tafsir Qurtubi berbelah-belah jilid kan. 20 jilid. Tafsir Tafsir Syekh Amin Harari, tafsir baru tu 32 jilid. Ya Allah kan. Bila nak habis baca? Tu nak sebut apa?
Walaupun kalimah Quran tu adalah kan, dia punya perkataan dia adalah 600 lebih perkataan. 6,000 lebih je kan. 6,000 plus je dia punya perkataan dia. Ya, betul. Dia punya ayat dia kan 6,000 lebih lah. 6,000 lebih ayat tu, tapi daripada 6,000 lebih 30 juzuk tu boleh berkembang masya-Allah kan. Sebab apa, ilmu yang terkandung dalam dia banyak. Makna dia, maani dia sangat banyak. Maka begitulah kitab matan. Jadi kitab matan ni dia ada syarah. Kan. Jadi kitab ni ada dua syarah dia yang terkenal lah. Okey, iaitu syarah apa? Syarah apa ni, Bushrul Karim. Saya selalu pakailah, ada kat rak belakang ni. Ni Bushrul Karim. Ni Manhajul Qawim kan. Tu. Jadi dua-dua tu syarah lah. Ni ada syarah, satu syarah yang baru kan. Ni syarah yang baru. Fathul Qadir wa I'anatul Faqir. Syarah Mukhtasar Abi Fadlin Kabir. Abi Fadlinil Kabir. Okey, karangan Imam Afif Basaudan. Okey. Ni kira antara yang latest lah, yang baru kan. Tapi masya-Allah kitab ni penuh barakah lah tuan-tuan, penuh barakah. Saya mengaji kitab ni dan kemudian masya-Allah lah. Jadi kitab ni dia tuan-tuan jangan nampak dia kecil lepas tu rasa lekeh tau. Saya nak baca kitab besar-besar, jangan tuan-tuan. Kan sebab apa? Kecil, walaupun kecil saiz, tapi dia punya ilmu dia masya-Allah. Sebab itu ada kitab, ada satu kitab ni nama dia Muharrar karangan Imam Ar-Rafi'i. Kan Imam Nawawi dia syarahkan kitab tu asal 3 jilid. Imam Rafi'i ni sebelum zaman Imam Nawawi. Datang Imam Nawawi, dia syarahkan kitab tu tapi dalam bentuk 1 jilid. Power tak? Maksudnya kalau orang dia boleh ringkaskan perkataan dia, kita panggil apa? Itu ialah satu keistimewaan. Okey. Sebab itu Nabi SAW ada satu keistimewaan, khususiat Nabi yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang lain. Apa dia? Jawami'ul Kalim. Kan Nabi kata aku didatangkan, diberi dengan anugerah apa? Jawami'ul Kalim. Kalimah Rasulullah ni cakap pendek tapi makna dia banyak. Okey, kan ada hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Apa ni? Sahabat dan guru kami Fadil Ustaz Adlan Abdul Aziz rahimahullahu taala, apa ni, yang dah wafat tahun lepas. Beliau masya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tulis, ada terjemah kan kitab hadis-hadis Jawami'ul Kalim kan. Tu kitab tu bagus untuk dibeli. Kitab hadis ringkas. Jadi kalau kita nak hafal hadis macam tu kan. 3-4 perkataan je kan. Kadang-kadang 5-6 perkataan je. So senang hafal. At least kita ada hafal hadis tuan-tuan, 40 hadis kan. Masya-Allah. So hafal, cuba cari. Bila kita hafal hadis ni, insya-Allah hati kita akan bercahaya. Okey. Jadi kitab ni ringkas tapi ilmu dia masya-Allah. Inilah sangat banyak. Okey. Tak apa, cukup tu kita syarah panjang-panjang pun tak guna kalau kita tak baca kan. Jadi kita mulalah baca tuan-tuan. Baik, sebelum kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum kita mulakan, sama-sama kita hadiah Fatihah pertama kepada pengarang kitab, iaitulah Syekh Abdullah Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullah taala. Yang keduanya kepada guru yang menyampaikan kita silsilah sanad yang sampai kepada Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal. Kemudian silsilah sanad beliau yang sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wabil khusus imam mazhab kita Imam Syafi'i, dan daripada Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah. Maka kita hadiahkan Fatihah kita kepada semua silsilah sanad ni, termasuklah guru-guru kita yang lain dan juga kepada mak ayah kita, ahli keluarga kita yang dah pergi ataupun yang masih ada, dan juga semua orang yang kita terhutang budi ilmu pada mereka. Maka kita hadiahkan Fatihah kita kepada mereka. Wabil khusus sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi pengarang dia mulakan kitab dia dengan bismillah tuan-tuan. Bismillah ni maksudnya apa? Bismillah dengan nama Allah, yang mana Allah ini bersifat dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman tu maksudnya apa?
Ar-Rahman itu maksudnya ialah Al-Mun'im bi Jala'ilin Ni'am. Satu yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Adapun Ar-Rahim Al-Mun'im bi Daqa'iqin Ni'am. Maksudnya pemberi nikmat dengan nikmat yang halus-halus. Okey. Jadi dia banyaklah tafsiran dia tu. Ada yang kata Ar-Rahman ini pemberi nikmat dekat dunia umum. Ada pun Ar-Rahim nikmat di syurga khusus untuk orang-orang mukmin. Ada orang kata Jala'il Ni'am ni contohnya maksudnya macam mana? Allah Ta'ala bagi kita nikmat mata. Itu Jala'il Ni'am. Ramai orang dapat. Tapi ada Daqa'iqin Ni'am ni maksudnya apa? Ada orang yang mana Allah Ta'ala bagi dia mata yang tajam. Kan? Tak payah pakai spek macam saya ni. Okay? Mata tajam. Dah tak pakai spek pun dia punya mata lagi Masya Allah boleh tengok jauh dan sebagainya. Itu maksud Daqa'iqin Ni'am. Allah Akbar. Okay. Jadi itu dia. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ni dia punya perbahasan banyak lah. Di dalam kitab Hasyiat Tarmasi dia kata apa? Dia kata bila para ulama mensyarahkan Bismillah ni, dia kena syarah sesuai ikut tajuk ilmu yang sedang dibahaskan. Jadi kalau ilmu yang sedang dibahaskan tu ilmu nahu, maka ulama akan syarah Bismillah ni dari sudut nahu. Kalau ilmu yang sedang dibahaskan tu balaghah, maka ulama akan syarah ilmu ni Bismillah ni dari sudut balaghah. Kalau yang tengah syarah tu ilmu akidah, maka dia akan syarah sesuai ikut akidah. Adapun kita ni sebab dalam ilmu fiqh, maka kita bahas ilmu fiqh lah. Hukum fiqh dia. Baik. Jadi apa hukum baca bismillah? Hukum baca bismillah ni dia ada 5 hukum. Okey. Dia ada 5 hukum. Pertama, hukum dia asal, hukumnya sunat. Okey, itu hukum asal. Okey, sunat. Sunat pada apa? Pada perkara-perkara yang ada nilai di sisi agama. Contoh apa? Baca buku, baca kitab, baca Quran, kan? Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk rumah. Okey, mulakan sesuatu lah. Yang baik-baik ni, maka disunatkan baca bismillah. Sebab apa? Sebab hadis Nabi lah. Kan? Nabi kata, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Okey, maka Nabi kata apa? Setiap perkara yang ada nilai di sisi agama yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia fahuwa aqta, maka dia terpotong. Maksud terpotong di sini ialah kurangnya qillatul barakah, kurangnya keberkatan. Bukan tak ada berkat, ada, tapi kurang. Berkat ni apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Okey, bertambahnya kebaikan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertambahnya kebaikan. Jadi kita nak biarlah kita buat sesuatu tu kebaikan dia berganda-ganda. Kan. Contoh kan, ada orang, saya selalu bagi contoh kat student lah. Kan, kalau zaman kita student tu, kita study, kawan kita study, tapi kita study 3 jam, dia study sejam je. Tapi dia cemerlang kan. Kita ni cukup-cukup makan je kan. Itu kita panggil apa? Itu mungkin dia ada apa? Keberkatan dalam waktu dia. Keberkatan. Jadi dia kata orang lain sejam, orang lain 3 jam, bagi dia benda tu sejam saja. Itu keberkatan. Orang lain nak benda tu orang lain nak selesaikan benda tu 3 jam, dia perlu selesaikan benda yang sama dalam masa yang singkat saja. Tu maksudnya dia ada keberkatan waktu. Sebab masa ni semua orang sama kan, 24 jam lah. Tetapi masa ni kan makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh hentikan. Kan masyhur kan kisah Nabi apa? Nabi ada seorang daripada Nabi Bani Israel kan. Dia tahan matahari kan. Tahan matahari. Tak bagi selesai perang. Kan, bagi selesai perang. Saya tak ingat Nabi Syith kot. Bukan Nabi Syith. Nabi Syith anak Nabi Adam kan. Nabi Armia asalnya. Kan. Saya tak ingat lah. Nabi apa alaihi salam. Jadi ketika tu dia orang tengah perang. Besoknya tu kalau malam tu dah masuk, dia orang dah masuk bulan haram. Jadi bulan haram kan tak boleh perang. Jadi dia nak selesaikan perang. Jadi Nabi ni dia doa. Dia kata, ya Allah, berhentikanlah dulu kan matahari kan. Dia tahan matahari tu. Matahari tu berhenti. Jadi ni kan makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat saja. Sebab tu ada kisah masyhur lah. Ni karamah lah. Karamah kan. Ada seorang Maulana. Saya tak ingat siapa nama dia. Dia memang khatam Quran setiap hari dari antara asar dan maghrib.
Sekejap je. Kalau dalam masa sehari, kita boleh terima. Benda tu biasa kan. Kalau orang nak ambil syahadah, memang kena khatam Quran. Dalam masa sehari, baca dari pagi sampai petang ataupun kadang-kadang sampai malam. Kalau dia baca lambat lah. Kan? Tapi, kalau daripada asar sampai maghrib boleh khatam Quran. Daripada Bismillah, daripada Fatihah sampai An-Nas. Jadi, Masya Allah. Tapi adalah, itu karamah. Maksudnya dia dah keluar dari ruang lingkup waktu yang biasa ni lah. Allah Ta'ala hentikan waktu dia ke macam mana ke, Allah Alam. Okey. Cuma nak bagi tahu itu keberkatan. Itu hukum pertama. Yang kedua, hukum dia wajib. Wajib bila? Kita di sisi mazhab Syafi'i wajib baca bismillah ketika mana membaca Fatihah dalam solat. Jadi bagi kita Fatihah ialah sebahagian bismillah ialah sebahagian daripada ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah. Okey. Maka wajib baca. Tak baca, tak sah sembahyang. Okey. Yang ketiga. Okey, hukum dia apa? Harus. Harus ni apa? Pada benda-benda yang kita panggil mundane work lah. Mundane work. Contoh apa? Contoh, ni kan pen. Saya nak alihkan pen ni dari sini ke sini. Okey. Maka mengalihkan pen ni dia tak ada nilai pun di sisi agama kan. Alihkan barang dia tak ada nilai. Kan? Awak alih je lah kan. Dia tak ada kita tak kisah pun. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengalihkan barang tu hukum dia baca Fatihah ketika tu hukum dia sunat. Tetapi still dapat pahala sebab apa? Baca Fatihah pula. Baca bismillah, Baca bismillah tu hukum dia harus, tapi kalau dia baca juga dia dapat pahala. Sebab apa? Fatihah lagi, bismillah tu dikira zikir. Okay. Bismillah itu dikira zikir. Sebab tu orang-orang dulu dia ada zikir dia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada sikit-sikit bismillah. Ada sebahagian para masyayikh ni bila setiap kali suap makanan Bismillahirrahmanirrahim. Suap makanan Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi zikir. Masya Allah kan. Dan Bismillahirrahmanirrahim ni memang satu zikir yang sangat powerful lah. Zikir yang sangat powerful ialah sebut nama Allah yang agung kan. Tu benda yang sangat hebat lah. Sebab tu ada ni mujarabat lah tuan-tuan. Nak amal-amal tak nak amal sudah. Tapi disebutlah dalam banyak kitab. Para masyayikh kita selalu ulang. Saya sendiri terima daripada guru-guru saya. Antaranya Ustaz Muhadir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala. Iaitu kalau kita ada masalah yang mana kita rasa, yalah kita ada masalah lah. Semua orang ada masalah kan. Masalah tu, kita nak selesaikan masalah kita tu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Okay. Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Ni kalau tuan-tuan tanya, ada dalil ke? Tak ada dalil. Dalilnya umum boleh berzikir. Tapi nilai tu macam mana? Ini kita panggil eksperimen para ulama. Okey. Jadi ulama kata aku dah test, aku dah eksperimen dan benda tu berulang kali berlaku, berjaya. Dia sama macam Panadol lah. Dia sama macam vaksin lah tuan-tuan. Kan? Orang buat kajian-kajian, dia tengok buat dekat 1000 sampel 900 berjaya. So maksudnya kita kata ubat tu, vaksin tu bagus lah. Boleh pakai lah. Maka begitulah juga dengan zikir-zikir yang mana sebahagian ulama kita letak nombor kan. Yang mana nombor-nombor ni tak ada. Tak ada pun dalam hadis, tak ada kan. Dalam Quran tak ada. Yang mana warid daripada hadis tu tak apalah. Kan macam zikir lepas sembahyang 33 kali. Itu warid daripada Nabi kan. Tapi zikir-zikir yang lain ni tak warid pun kan. Tak warid. Jadi contoh baca Ya Latif 129 kali dan sebagainya. Jadi benda tu, itu apa? Kita panggil tajribah para ulama. Yang kita panggil dengan mujarabat. Kita panggil, kalau orang Melayu ni panggil ubat mujarab lah. Mujarabat sama. Ubat mujarab tu maksudnya apa? Ubat yang berkesan. Jadi ulama dia dah test benda ni dan dia tengok berkesan. Maksudnya bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, masalah dia selesai. Dia dipermudahkan oleh Allah Ta'ala urusan dia untuk menyelesaikan masalah dia. Alhamdulillah. So nak amal silakan, tak nak amal, tak nak percaya pun tak ada masalah tuan. Ini dia tak kisahlah. Okay. Dia untuk orang yang nak percaya lah. Tak nak percaya tak ada masalah. Okay? Cuma kalau tak nak percaya pun jangan kata haram lah. Sebab apa dalil haram ni kan? Tak ada. Baca bismillah apa hukum kita dah sebut dah. Okay. Yang keempat, hukumnya makruh. Makruh kalau apa? Kalaulah kita buat perkara yang makruh li zatihi. Perkara yang makruh secara zatnya. Okey, perkara yang makruh secara zatnya. Contoh apa? Apa yang makruh secara zat? Contoh saya nak bagi contoh ni sebab susah juga nak fikir kan. Zaman dulu ulama-ulama dulu memfatwakan isap rokok ni makruh.
Sekarang tak boleh lah pakai fatwa tu. Kita pakai fatwa yang sekarang, fatwa saya tak tahu lah wilayah macam mana kan. Tapi kalau Selangor kata haram lah. Okay. So merokok di Selangor hukum berdosa. Hukum berdosa. Sebab fatwa Selangor kata haram. Okay. Kena taat tu. Okay. Ala kulli hal. Apa saya nak sebut tadi ya? Sekejap, kat mana? Okay. Jadi kalaulah dia isap rokok, dia baca bismillah, hukum dia baca bismillah tu makruh. Okay, baca bismillah hukumnya makruh. Berbeza dengan kalau dia buat benda yang makruh li ghairihi. Makruh dengan sebab lain. Contoh apa? Contoh makan makanan yang berbau. Makan makanan yang berbau kan hukum dia makruh kalau kita nak pergi semayang. Kan? Kalau kita nak pergi semayang hukum dia makruh. Jadi kita makan juga. Adakah sunat? Contoh makan durian kan? Ataupun petai, ataupun jering, ataupun apa-apalah yang berbau ni. Jadi, apa hukum kita makan tu baca bismillah? Ulama kata tetap sunat juga. Sebab asal hukum makan, hukumnya harus. Okay? Asal hukum makan, hukumnya harus. Ni nanti jadi kontroversi ni Tuan Nahal Hani ni. Payah nanti contoh hisap rokok kan baca bismillah. Sebab nanti orang kata makruh kan. Dia kena dengar betul-betul nanti. Jadi contoh tu buanglah bab tu kan. Boleh buang ke yang tu? Saya takut orang salah faham. Okay. Saya delete saya minta maaf tuan. Sekejap. Saya ambil ni je. Bukan apa. Sebab kalau pakai contoh dia tu nanti saya carilah contoh yang lebih baik. Okay. Nanti saya cari contoh yang lebih baik. Okay. Saya delete saya minta maaf tau. Yang tu saya delete. Bukan apa. Saya takut nanti orang salah faham. Saya nak kata ulama' dulu cakap. Okay, dah delete. Okay, alright. Jazakumullah khair. Saya minta maaf. Ni zaman sekarang ni. Yelah live ni kan. Sekejap lagi orang potong-potong pula kan. Orang kata ni ustaz ni mengatakan ni kan melawan fatwa negeri. Payah pula kan. Okay. So sebelum saya kena bash macam tu ni. Jadi kalau makan durian jadi kita sebut ni kalau makan durian hukum tetap baca bismillah tu hukum dia sunat. Sebab asal hukum makan tu harus. Kan dan benda tu baik. Kan so boleh makan benda yang halal maka sunat lah baca bismillah. Okey, sunat baca bismillah sebab dipanggil makruh li ghairihi. Bukan makruh sebab makan, makruh sebab bau tu. Okey. Kalau tak ada bau tu, contoh kita tiba-tiba tak tahulah ni kan durian baru kan. Durian tu bau kuat tapi bila kita makan dia tak ada bau. Contohlah ni durian Lion King pula kan. Bukan Musang King lah, Lion King. Contoh. Okey, saya mau hapu lah. Okey, jadi contoh. Baik. So dia dah tak ada lah makruh dah tu. Okey, nampak? Yang kelima, hukum dia haram kalau kita buat benda yang haram li zati. Okay. Haram li zati ni macam mana? Contoh, kan? Contoh, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makan minum arak. Minum arak memang haram li zati. Kan? Main judi. Sambil tengah congkat tu bismillahirrahmanirrahim. Itu haram. Dosa besar. Kan? Sama juga berzina kan? Berzina haram kan? Ketika kita nak bersama dengan isteri, hukum dia halal, maka hukum dia sunatlah baca bismillah. Okay. Tetapi ketika mana berzina, hukum dia haram sebab haram tu li zatihi. Kan? Haram pada diri perbuatan tu sendiri. Contoh minum air hukum sunat tapi minum arak hukum haram. Adapun minum air yang berbau. Contohlah, adakah air berbau? Air berbau ada. Air tak ada kot kan. Biasa makanan lah yang berbau ni kan. So tak ada makruh kan. Tak ada makruhnya. Okay. Itu kalau haram li zatihi. Tapi kalau haram li ghairihi tetap sunat tak? Contoh apa? Dia makan chicken chop. Apa hukum makan chicken chop tuan-tuan? Cuba share sikit. Apa hukum makan chicken chop? Bismillah. Chicken chop nampak orang putih kan. Yalah orang Putrajaya kan. Saya sebut chicken chop lah. Kalau orang Bangi saya sebut nasi ayam.
Tuan-tuan pergi alam anda tu, tuan-tuan makan chicken chop kan. Apa hukum makan chicken chop? Apa hukum makan chicken chop? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Hukum makan chicken chop, hukum dia apa? Hukum dia ialah harus halal. Okay. Tapi hukum makan chicken chop yang dicuri. Dia curi chicken chop tu, bukan dia punya, orang lain punya. Kan? Dia ambil orang lain punya chicken chop. Okay. Ketika itu kan haram makan. Betul tak? Jadi apa hukum baca bismillah ketika itu? Maka kata para ulama tetap juga disunatkan. Kenapa? Kerana dia punya perbuatan makan tu halal. Perbuatan makan tu harus, sebab makan benda harus. Tapi makan barang curi. Cuma barang tu dicuri. Jadi dia haram tu bukan haram sebab makan tu, tak. Perbuatan makan tu halal. Tetapi makan barang yang curi. Jadi dia li ghairihi, disebab lain haram tu. Okay. So boleh nampak tak? Dia ada beza tu. Sebab kadang-kadang orang keliru. Sama juga contoh kan, solat pakai baju curi. Apa hukum solat tersebut? Solat tu sah. Walaupun perbuatan solat pakai baju curi tu haram. Pakai baju orang haram lah. Tapi kalau dia solat pakai baju curi sebab dia dah tak ada baju lain, ataupun dia ada je baju tapi dia suka baju orang tu, dia rembat kan. Jadi untuk dia tutup aurat, sah tak sembahyang dia? Sah sembahyang. Tapi perbuatan tu hukum dia haram. Curi barang orang, mana boleh. Jadi dia pakai pula untuk semayang kan. Jadi haram lah, tak boleh. Tetapi sah tak semayang? Sah. Kan? Dia masalah sah. Tetapi haram? Tak haram. Haram. Okey. Selesai. Boleh deh? Itulah sedikit sebanyak. Baik, kita baca. Itu hukum tentang Fatihah lah. Panjang cerita Fatihah. Fatihah lagi. Bismillah kan. Baik. Khutbatul kitab. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il islami wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha li ta'rifil halali wal harami wa ja'ala ma'ala man 'alima dhalika wa 'amila bihi al-khuluda fi daris salam. Baik, jadi dia kata apa? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi, yang mana Allah ni farada alaina ta'alluma syara'i Islam, yang telah memfardukan ke atas kita untuk mempelajari syariat-syariat Islam. Okey. Wa ma'rifata sahihil muamalah, dan mengetahui tentang sahnya muamalat wa fasidiha. Muamalat ni apa? Muamalat ni ialah biasa kita orang terjemah jual beli kan. Muamalat ni jual beli. Tapi dia kita panggil apa? Muamalat ni lebih luas lah. Akad-akad transaksi lah kita panggil. Akad-akad transaksi yang sahih, yang sah di sisi agama, wa fasidiha, ataupun yang mana yang tak sahih. Sebab apa? Kalau dia tak sah, maka perbuatan tu haram. Dosa. Okay? Maksudnya kita jual beli. Walaupun kita jual beli tu, kita beli berah, kita jual berah. Tapi kalau tak sah akad tu di sisi syarak, jual atau beli beras tu hukum dia haram, tak sah. Mana boleh? Dosa lah. Jadi kena tahu. Walaupun beras je kot kan, bukannya babi kan. Jual babi apa lagi kan. Ini kan ada orang tanya, boleh tak jual babi ustaz? Kita tak makan babi tu, tapi kita jual ke orang Cina, boleh tak? Kan soalan tu kan keluar juga. Okay. Wa li ta'rifil halal wal haram, untuk kita ketahui dengan kita mengaji ni untuk apa? Untuk tahu mana yang halal, mana yang haram. Wa ja'ala. Okey. Jadi kita kena tahu mana yang halal, mana yang haram. Sebab ada orang dia tak tahu kan. Dia tak tahu mana ni halal ke tak halal ni. Dia main hentam je kan. Contoh dalam masalah ibadah pun kan. Jadi guru saya dia sebut kan, pernah ada orang minta dia jadi imam solat hajat lepas asar. Boleh tak solat hajat lepas asar? Mana boleh. Ni maksudnya dia tak tahu tentang waktu-waktu yang diharamkan solat. Kan? Waktu-waktu yang diharamkan solat. Okay. So benda tu masalah lah. Kan? Berapa ramai orang buat tu. Okay. Ataupun orang solat di waktu yang dia tak boleh solat, ataupun dia tak solat di waktu yang dia wajib solat. Itu pun masalah juga. Okay. So dia kena tahu. Sebab tu ngaji. Wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika
Wa amila bihi dan okey, menjadikan balasan kepada mereka yang berilmu dan beramal dengannya. Bihi apa? Bihi dengan ilmu, yang ilmu syariat Islam itulah, dan mengetahui halal haram, dan mengetahui tentang apa? Tahu tentang muamalat sahih atau muamalat fasid tu untuk apa? Supaya Allah Taala balas kita bihi al-khulud, kekal fi daris salam. Kekal dalam syurga. Okey. Kekal dalam syurga, daris salam. Wa ja'ala masir man khalafahu wa asahu daran intiqam, dan menjadikan tempat kembali orang-orang yang menyalahinya dan mengingkarinya. Apa dia? Darun intiqam, tempat kena seksa, iaitu mana? Neraka lah. Okey. Negeri seksa, negeri tempat kena seksa, iaitu neraka. Wa'iyazbillah min zalik. Jadi kita ngaji ni apa tuan-tuan? Kita ngaji ni untuk tujuan apa? Supaya kita ni boleh mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu poin paling besar sekali. Dan kalau kita boleh buat benda tu, kita dah termasuk di dalam golongan apa? Golongan muttaqin, golongan orang yang bertakwa. Sebab apa takrif orang bertakwa? Imtithali awamirillah wajtinab nawahihi fi sirri wa alaniyah. Kan? Imtisal, melaksanakan imtisali awamirillah, segala perintah Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Wajtinab, dan menjauhi nawahihi, segala larangan-larangannya. Fi sirri, ketika mana seorang-seorang, ketika mana kita bersembunyi, tersembunyi. Wa alaniyah, ketika terang-terang. Jadi maksudnya itu dah takwa. Maksudnya kita ketika sembunyi pun kita taat Allah, orang tak nampak, padahal kita boleh je buat maksiat kan. Ni orang duduk seorang-seorang kat rumah, dalam bilik, dalam toilet kan. Jadi boleh je kita buat maksiat, tapi kita tak buat. Maka itu takwa. Di luar biasanya orang cover lah kan. Tak adalah nak tunjuk maksiat kat luar. Tetapi orang yang boleh apa? Mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, fi sirri wa alaniyah, maka itulah dia orang yang bertakwa. Jadi mana kita nak tahu arahan Allah dan mana kita nak tahu larangan Allah tersebut? Maka kena ngajilah ilmu fiqh. Sebab tu kita mengaji ilmu fiqh. Okay. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-manu bin ni'amil jisam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil anam wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi dah masuk waktu tuan-tuan, kita berhenti dulu di sini. Jazakumullah khairan jazak. Saya ada kuliah pula lepas ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan kita yang akan datang. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini. Wallahu ta'ala ala wa ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.